Allah SWT. Baik. Saya sebut pada tuan-tuan dalam kuliah yang lepas bahawa ta'liq ini ialah satu kategori talak lah. Ta'liq ini ialah berkaitan dengan talak. Kita dah sebut dalam kuliah yang lalu bahawa ta'liq talak itu bermaksud suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan terjadi sesuatu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri. Yang ni talak tu akan berlaku talak akan jatuh apabila terjadinya sifat atau terjadinya sesuatu yang dikaitkan dengan isteri sendiri atau dikaitkan dengan orang lain. Itu di segi pentakrifan lah. Kita sebut contohnya suami menggantungkan talak isterinya. Bila gantung tu masa ta'liq kan, dia ta'liq dengan kedatangan orang. Dia digantungkan talak tu tak jatuh, tapi jatuh apabila kedatangan seseorang. Contoh saya dah buat dah, nanti kita tengok. Ataupun perbuatan isteri buat sendiri, ataupun perbuatan yang orang lain buat pada isteri itu. Dengan itu talak akan terjatuh. Nanti kita akan tengoklah kesan daripada lafaz ta'liq itu, apa kesan dia. Contoh saya bawa dalam kuliah yang lepas. Contoh talak yang dikaitkan dengan sifat ialah suami kata dekat isteri dia, kalau ayah kamu datang, ataupun dia sebut, aku ceraikan kamu apabila ayah kamu datang. Aku ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, ataupun dia sebut nama isteri dia, apabila ayah kamu datang, apabila abang kamu datang, apabila kawan kamu nama begini-begini datang. Maka apabila ayahnya datang atau abangnya datang atau orang yang disebut nama itu datang, maka barulah jatuh talak. Kalau tak datang lama mana 10 tahun tak jatuh 10 tahun. 20 tahun tak pernah datang, tak jatuh. Tapi kalau sebut-sebut tu esok datang tu ayah dia, maka talak itu akan jatuh kerana ia digantung sampai bila talak itu kaitan itu dilaksanakan. Ataupun disebut, aku ceraikan kamu apabila sampai Ramadan, aku ceraikan kamu apabila masuk bulan Ramadan. Kebetulan ni dah Rejab, suami dia lafaz ta'liq pada bulan Rejab. Dia duduk tunggu ya, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Masuk je satu Ramadan, kita duduk seronok nak puasa, dia menangis sebab tercerai oleh suami dia dengan talak ta'liq yang dibuat oleh suami dia. Itu contoh. Syarat, tu dia bagi sifat. Itu ta'liq, talak dikaitkan dengan sifat. Satu lagi, talak dikaitkan dengan syarat. Apa dia? Iaitu suami berkata pada isterinya, kamu tercerai jika keluar dari rumah ini. Bahasa kita mungkin kasar sikit lah, orang Pulau Pinang. Hang keluar daripada rumah ni, jatuh talak. Itu bahasa kita lah. Bahasa surat tak tulis macam tu lah. Dia kata kamu tercerai jika kamu keluar dari rumah ini. Ini bahasa surat. Okey. Atau kan dikaitkan. Atau kamu tercerai, aku ceraikan kamu jika saudara lelaki kamu masuk dalam rumah ini. Aku ceraikan kamu atau kamu tercerai apabila abang kamu atau adik kamu masuk dalam rumah ni, dia kata. Dikait lagu tu. Jadi kalau mai tak usah bagi masuk lah. Kalau bagi masuk, jatuh dah talak. Kan? Jadi itu disebut sebagai talak yang dikaitkan dengan syarat. Dikaitkan dengan syarat. Itu syarat dia. Oleh yang demikian, apabila isteri itu keluar saja daripada rumah, atau saudara lelakinya, adiknya, abangnya seperti yang disebut oleh suaminya datang ke rumah dan masuk ke dalam rumah, maka jatuhlah talak. Itu maksud ta'liq. Dia tergantung. Talak itu tergantung, tidak terlaksana, tidak jadi sehinggalah sampai ataupun sehingga terjadi sifat atau terjadi syarat yang diungkapkan oleh suami dia. Sebab kena suami. Kita dah bincang lah syarat-syarat talak, syarat ta'liq semua dah bincang lah itu. Okey. Selesai. Okey, kesan. Dalil pun saya dah sebut dah minggu lepas. Okey. Kesan daripada talak ta'liq. Apa kesan dia? Adakah bila dia dah ucap ta'liq tu selesai lagu tu je? Tak apalah kita pakat minta maaf lah, no.
Pakat-pakat minta maaf lah, kita berdamai lah, no. Adakah macam tu selesai? Dia tidak selesai. Dia tidak selesai. Kerana ada 4 kesan. 1, 2, 3. 3 kesan daripada lafaz ta'liq itu. Tadi kemarin pun saya terima 1-2 soalan berkaitan ta'liq. Kita suruh dia pergi mahkamah lah. Tapi jelas, saya sebut nama lah. Tapi kalau orang jelutong saya tak tahu, saya minta maaf lah. Dan saya tak sebut nama Tuan. Dia selalu berhutang. Isteri dia ni selalu hutang orang. Hutang alung, hutang orang. Lepas tu beritahu kat suami dia kata selesai sendirilah, hutang selesai lah. Saya pun bukan ada duit sangat. Jadi bila suami dia buat ta'liq lagu tu, dia pun usahalah tak hutang orang. Sebab suami dia kata, okey, lepas suami dia kata kamu tanggung sendirilah kamu hutang. Tapi ingat, kalau kamu hutang lagi jatuh talak. Kalau kamu hutang lagi jatuh talak. Umum sangat. Kalau dia kata hutang alung, okey, boleh jadi dia hutang kawan dia, tak apa. Kalau kamu hutang lagi pada siapa pun jatuh talak. Sehinggalah isteri dia pergi kerja, duit tak bawa, duit tak ada, nak buah minyak kereta, nak makan pun duit tak ada. Isteri dia hutang kawan dia. Clear. Sebab dia kata umum. Kalau dia kata kalau kamu hutang alung lagi jatuh talak, okey lah, mungkin dia minta kat kawan dia hang alung ke tak? Aku bukan alung, tak apa. Tak apalah kan. Tapi oleh kerana dia umum, kita sebagai jabatan kita tidaklah hukum. Kita kata jatuh tak itu, kita bagi pandangan hukum je. Dan kita nasihat pada jawapan itu, puan hendaklah segera pergi ke mahkamah syariah. Sebab bidang kuasa kita ada separation of power. Itu kuasa mahkamah syariah. Mungkin mahkamah kata tak jatuh pun kita tak tahu. Sebab dalam majlis tahkim, mahkamah akan bagi saksi, mahkamah akan dengar lafaz yang sebagaimana. Mungkin yang dia tulis email kat kita tu tak sampai maksud, tapi dalam mahkamah berdepan dengan hakim mungkin agak berbeza situasinya, tapi pada asasnya kita bawa main. Kalau talak begini-begini, ini dah jadi ta'liq kawan. Bila dah jadi ta'liq dah berlaku ke tak lagi? Ya, saya hutang kawan, nak makan, nak bau minyak dan sebagainya. Clear lah. Dari sudut tu kita kata clear, tapi apapun keputusan mutlak adalah kuasa mahkamah. Itu suruh pergi mahkamah. Itu contoh antara ta'liq realiti dah banyak sangat. Banyak sangat yang berlaku. Yang kes keluar rumah ni biasalah. Jangan jumpa kawan tu lagi, jangan keluar rumah, tak usah pergi kerja dah. Duk pergi kerja ni semua duk mengarut, jumpa lelaki tu, jumpa lelaki ni, jangan dah pergi kerja. Jangan dah keluar rumah. Jangan kerja dah, lagi payah. Jangan kerja dah, susah, tak boleh kerja apa. Itu, okey. Kita tengok kesan. Satu ialah, kesan yang pertama daripada ta'liq ialah tidak jatuh talak selagi sesuatu yang disyaratkan atau sesuatu yang dikaitkan belum berlaku. Lagi tak berlaku, tak jadilah. Maknanya kalau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tak langgak apa yang ditaklikkan oleh suami, tak ada masalah. Satu kesan dia, talak tidak jatuh selagi sesuatu yang dikaitkan, sesuatu yang disyaratkan oleh suami tidak berlaku, belum berlaku, belum lagi berlaku. Maka tak itu lah. Kedua, kesan ta'liq ialah kehidupan berumah tangga, kehidupan suami isteri masih kekal dengan segala hukum hakam. Yang ni suami kita, suami kita, itu abang dah ta'liq lah. Oleh kerana dah ta'liq ni tak kedua bagi nafkah lah kot, tak. Asal, duduk macam asal. Tanggungjawab suami kepada isteri, tanggungjawab isteri kepada suami, dia tetap berkekalan. Dan kalau tak laksana berdosa, macam asal. Jadi kehidupan rumah tangga masih kekal dengan segala hukum dan kewajipan selagi syarat yang dikaitkan dengan talak belum terjadi, walaupun dia pasti berlaku. Bila tak tahu, walaupun dia pasti berlaku, kecuali mati lah kot. Mati selesai lah. Nanti ada jalan, bukan maksud saya, nanti saya sebut lain jalan keluar ataupun macam mana nak selesai. Di segi tarik balik, tak boleh tarik balik dalam mazhab kita. Tapi nanti kita akan pergi ke depan lah. Ni kita pergi yang awal dulu. Bukan awal lah, dah separuh lah. Kita dah bincang awal lagi sebelum tu. Baik. Contoh apabila dia kata selagi syarat yang dikaitkan, yang disyaratkan itu belum berlaku, maka perkahwinan itu kekal, rumah tangga itu mesti dilaksanakan dengan segala hukum dan kewajipan suami dan isteri. Contohnya suami berkata, apabila tiba bulan Ramadan tercerailah kamu. Bila masuk bulan Ramadan nanti tercerailah kamu. Suami kata lagu tu. Ni baru contoh, baru bulan Muharram contoh. Daripada Muharram sampai ke bulan Syaban, dia jalan macam biasa. Perkahwinan itu tetap dilaksanakan mengikut hukum dalam agama. Tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri berjalan macam biasa. Sehinggalah bila masuk 1 Ramadan, maka jatuhlah talak tu.
Itu maksud dia. Jadi selagi tak sampai tempoh, selagi tak sampai berlakunya syarat yang dikaitkan oleh suami itu, tidaklah berlaku talak, maka perkahwinan itu kekal seperti biasa. Yang ketiga, talak jatuh sebaik sahaja syarat yang disebut oleh suami itu berlaku. Immediately, jadi. Kalau dia kata jangan keluar rumah ni sampai bila-bila, jangan keluar rumah ni, maka bila keluar sahaja, langkah saja, serta-merta dia berlaku. Tak boleh tarik balik. Nanti sat tak ada, dia jatuh. Kalau satu tak apalah, bolehlah gagah, ada lagi dua. Kalau dia suka buat ta'liq ni, saya jadi qadhi dulu, banyak kes yang dia suka sikit-sikit ta'liq. Entah ke berapa dah tak tahu. Tapi Hamid cerita kat kita baru 2-3. Bila tanya isteri dia betul-betul, banyak dah saya, berapa kali dah. Cerai pun entah berapa kali dah. Habis duduk sekali. Sebab suami kita dah tu bukan talak saja, tu geram. Dia main-main dengan hukum. Kita dah sebut hadis tentang main-main itu sebelum ini dalam mukadimah dulu. Talak jatuh sebaik sahaja syarat yang berkaitan itu berlaku. Suami tidak perlu lagi melafazkan talak yang baru. Ikut bila dah langgak tu suami kita, dengan ini saya talak pula, tak pakai dah. Tak perlu mengulangi lafaz talak apabila saja berlaku perlanggaran atau berlaku sahaja syarat yang dikaitkan itu, maka immediately serta-merta dia jatuh dan suami tidak perlu melafazkan talak yang baru. 29. Okey. Itu asasnya lah. Buku ni pun cerita tentang asas. Kalau isu-isu masalah yang lebih dalam, kita kena rujuk kitab-kitab yang lebih besar lah. Dari segi asas fiqh manhaji ni, kitab yang agak ringan, saya selalu sebut dalam mukadimah saya nak mengajar setahun 2 tahun yang lalu pun, kitab yang ringan dari segi basic, supaya yang basic ni pun kita kena faham. Kadang-kadang yang basic ni pun tak faham. Kadang kita ceramah khusus kahwin kan, dulu saya duduk ceramah khusus kahwin, kadang tanya tentang talak, tanya tentang mandi wajib, tanya tentang rukun semayang, benda-benda yang fundamental, terlalu asas, pun tak boleh jawab. Kadang-kadang kita ceramah tu, kadang-kadang kita tak nak ceramah sangat, ceramah sikit, kita nak give and take. Kok dia ada apa-apa yang dia boleh, sebagai orang muda mungkin dia ada sesuatu yang boleh bagi cadangan kat kita untuk kita upgrade khusus kahwin contoh. Kadang kita sembang dalam setengah jam lagi nak habis tu, kadang kita tanya soalan benda-benda asas sangat, fundamental sangat, pun tak boleh. Bukanlah semua, tapi banyak juga lah. Kok dalam tu ada 50 orang, saya ingat dalam kita pun random lah, rawak aja, random tanya macam tu je. Pun sebahagian besarnya, Masya Allah, tak tahu lagi mandi wajib, bila kena mandi wajib, syarat sah semayang, batal semayang, Masya Allah, benda yang very basic. Itu yang agak membimbangkan. Sebab kita, wallahu alam, mungkin kita banyak lalai dengan benda-benda lain lah kan. Ada ni, benda-benda ni, anak-anak kita, termasuk anak-anak saya lah, minta ampun lah, ya Allah, sama-sama kita bentuk environment, persekitaran, supermarket kita, rumah kita, orang luar kita kurang tu bawa kaedah mendidik. Mendidik tu tak macam orang dulu-dulu kan. Jadi agak membimbangkan lah. Kalau itu yang saya bawa dalam fiqh manhaji ni lah, untuk kita, sebab ruang pun waktu maghrib, kalau kita nak pergi dalam sangat, mungkin kita pergi mengaji yang lebih cara lebih dalam lah. Wallahu alam, mungkin ustaz-ustaz lain boleh kupas dengan lebih dalam lah. Tapi pada saya, basic ni pun kadang-kadang kita tak faham. Kita tak berapa nak faham sangat-sangat. Kita kena belajar, insya-Allah. Baiklah, penggunaan lafaz pengecualian. Yang ni saya ingat orang Melayu tak guna lah. Tapi orang Arab dia guna. Tapi apapun, oleh kerana ada dalam buku ini silibusnya, begitu saya sebutkan, iaitu penggunaan lafaz pengecualian dalam talak. Pengecualian dalam talak, iaitu talak yang disertakan dengan pengecualian adalah sah. Apa dia Allah ni? Sebagaimana talak yang dikaitkan dengan sifat, iaitu ta'liq, dikaitkan dengan syarat, iaitu ta'liq, talak yang dikaitkan dengan kecuali juga sah. Contoh, dia kata pengecualian yang dimaksudkan ialah suami menghimpunkan lebih dari satu talak dalam satu lafaz dan membuang sebahagiannya. Kita tengok dengan perkataan kecuali. Contoh, ni orang Melayu tak buat ni, tapi orang Arab buat macam ni. Aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 1. Macam tu lah kan. Sebab ayat Quran, hadis banyak macam tu.
Nanti dia akan bawa contoh ayat Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, "Falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama." Allah Ta'ala berfirman, maka tinggallah dia di dalam kalangan mereka selama 1000 tahun kecuali 50. Orang Arab selalu sebut pukul 5 sa'ah khamisah, pukul 5 illa 10, pukul 5 kecuali 10, mana pukul 4 4.50, macam tu. Dia selalu buat pengucapan itu. Pukul berapa? Pukul 5 kecuali 15 minit, 4.45, macam tu lah. Jadi dalam hal cerai, kalau suami itu kata, aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 1, jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 2 lah. Boleh macam tu berlaku. Kita tak buat lah. Ni contoh. Ada. Boleh. Tapi dia ada syarat dia nanti. Syarat tu yang bahaya. Aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 2. 1 ya. Itu boleh berlaku dalam kaedah gaya bahasa Arab. Gaya bahasa Arab macam tu. Inilah gaya bahasa Arab yang menggunakan perkataan kecuali. Kita ni tak guna, kita orang Melayu ni directnya cerai-cerai lah. Kan? Kita dah sebut dulu, kalau kata cerai tak sebut bilangan jadi 1 lah. Itu kita dah bincang dulu. Nanti dia akan sebut pengulangan lafaz talak. Kalau diulang jadi berapa? Itu ada kaedah. Yang ni kerja mahkamah lah. Kita sebut ni secara basic. Kalau terjadi kena rujuk kepada mahkamah. Sebab dalam undang-undang di Malaysia ini memang dalam hal perkahwinan, nikah, cerai, rujuk itu kita serah pada mahkamah untuk menentukan. Tapi tidak menafikan pengajian. Ini kita mengaji, kita kena tahu. Okay. Oleh itu harus menggunakan perkataan illa, kecuali dalam lafaz talak dan menentukan bilangan talak yang dimaksudkan. Macam tadilah, boleh tak guna lafaz pengecualian? Jawapannya boleh dan sah. Dia bagi contoh, aku ceraikan kamu wahai isteriku dengan talak 3 kecuali 2. Aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 1. Boleh tak aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 3? Nanti dia contoh kat belakang. Main-main pula orang. Nanti kita tengok belakang. Ada sagi sampai lah. Kalau tak sagi minggu depan. Okey, 29. Okey, syarat nak buat pengecualian ni lagu mana? Oleh kerana kita tak buat, tak apalah kita mengaji bila. Syarat nak terima kecuali itu lagu mana? Dia ada 4 syarat. Pertama, suami hendaklah berniat menghubungkan kecuali itu dengan talak asal. Dia kena niat. Dia sebenarnya memang nak kata 1 ya. Dia ada niat dah hati dia dah. Aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 2. Dia ada niat dah untuk buat pengecualian tu, kena ada niat dalam diri dia dah. Kalau tak ada, dia jadi ada sebut tu. Pengecualian tu tak pakai. Kalau dia kata 3 lah, tu masalah. Yang ini kalau berlaku, maka mahkamah kena betul-betul kena tanya dia betul-betul. Kalau ditipu, dia jawab dengan Allah. Kita ada satu lagi mahkamah besar di Yaumul Mahsyar. Ini mahkamah dunia ya. Mahkamah sana tak ada peguam, tak ada peguam bela, tak ada pendakwa raya. Dakwa tu Allah, dan yang menjadi saksi mata, telinga semua, kaki semua bagai. Kita tak boleh nak bela. Yang boleh bela kita adalah amal ibadah. Amal ibadah yang kita buat di dunia ni. Kita tak gaduh engage peguam bayar ribu-ribu, tak gaduh. Ni kita masa kita nak buat, nak cari saksi kebaikan, buat masa kita hidup. Kaki ni bawa main masjid tadi, dahi ni sujud pada Allah, berdiri, duduk, bersila, dengar, buka telinga, dengar ilmu, jadi saksi pada Allah. Bagian, duduk di mana, semua akan jadi saksi kat kita. Tak ada masalah. Suami hendaklah berniat menghubungkan pengecualian talak dengan lafaz asal. Sebelum selesai lafaz tu dia kena ada niat dah. Jika dah selesai dah, dia kata aku ceraikan kamu dengan talak 3, selesai dah. Lepas tu baru dia teringat, kena buat pengecualian ni, saya jadi 3. Baru dia kata kecuali 2, tak pakai dah. Jadi niat itu kena ada waktu dia lafazkan. Apabila dah selesai baru terlintas nak buat pengecualian, maka ia tidak sah. Maka talak yang jatuh adalah talak asal. Kalau dia kata aku ceraikan kamu dengan talak 2, lepas tu dia fikir-fikir balik, 2 ni banyak kecuali 1, dia main kemudian tak pakai, dia tetap jadi 2. Okey, itu maksud dia. Yang kedua, dia kurang sama lah, tapi dijadikan nombor 2 dalam buku ni. Dia kata lafaz pengecualian hendaklah bersambung dengan lafaz asal. Macam tadi juga bersambung lah. Aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 2. Dia kena sambung terus. Dia tak boleh putus di situ. Pada uruf, dia kata yang ketiga, dia kata senggang masa itu adalah merujuk kepada adat, merujuk kepada uruf.
Biasanya kalau lagu tu kita kena berhenti dah tu. Aku ceraikan kamu wahai isteriku, aku ceraikan kamu dengan talak 3. Dia kena berhenti dah tu. Pada uruf tu berhenti dah. Tahu kan kalau uruf kata tu tak berhenti, tak tahulah kan. Tapi kebiasaannya mengikut uruf, maka pengecualian tersebut pada pandangan uruf itu dah berhenti, kemudian baru buat pengecualian, maka pengecualian itu tak pakai. Yang pakai apa yang disebut tadi. Kalau 3-3 lah, kalau 2-2 lah, kalau 1-1 lah. Itu maksud dia. 30. Jumlah talak yang dikecualikan tidak menghabiskan jumlah talak yang asal. Contoh, jika suami kata aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali talak 3. Aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali talak 3. Pengecualian seperti ini sia-sia. Tak boleh sia-sia. Dan talak jatuh seperti mana itu juga, yang 3. Dia tak boleh buat itu. Aku ceraikan kamu wahai isteriku dengan talak 3 kecuali 3. Memang dia niat nak buat pengecualian, memang buat terus secara langsung. Tapi pada fiqh dia sia-sia. Dia tetap jadi 3. Dia tak boleh. Kalau 3 kecuali 2 okey, kalau 3 kecuali 1 okey. Tapi kalau 3 kecuali 3, maka dikira 3. Itu kaedah hukum dalam mazhab kita lah. Wallahu a'lam. Dalam mazhab Azhar saya tak sempat tengok. Dalam mazhab Syafi'i, dan kita di mahkamah pun kita ikut mazhab Syafi'i. Kecuali kes by kes yang tertentu saja. Mungkin ada segelintir kes yang perlu pada rujuk pada pandangan mazhab lain. Itu mungkin boleh dipertimbangkan oleh mahkamah. Kita ada beberapa kes masa saya kerja di pegawai takbir agama dulu, jadi qadi dulu, ada kes yang Allahumma salli Muhammad rujuk dengan cara mazhab lain. Dia mazhab Syafi'i, kahwin cara mazhab Syafi'i. Sebab nak rujuk dalam mazhab Syafi'i, syarat dia, antara syarat rujuk ialah dengan lafaz, bil lafzi. Kena habaq nak rujuk. Tapi kes 1-2 kes, tak 1-2 lah, banyak juga kes yang dirujuk dengan cara lain. Tak ada lafaz, terus bersama. Cerai, tak rujuk. Memang dalam iddah, kau tak dalam iddah lagi terus. Kau tak dalam iddah memang zina terus. Walaupun isteri dia dulu isteri dia dah habis iddah, tu jadi zina. Tapi berlaku persetubuhan dalam tempoh iddah, tak ada lafaz. Jadi kita nak buat macam mana? Kita perujuk pada mufti bagi certain case. Kita kata tak apalah, yang ni kita pakai mazhab Hanafi lah. Bukan nak, kita tak boleh war-war pada masyarakat, sebab bukan tak boleh war-war hukum. Kita kena mengaji ni secara terbuka. Tapi kita dah mengamalkan perkahwinan tu ikut mazhab Syafi'i, cerainya ikut mazhab kita lah juga. Tapi dalam certain case kita nak kata yang tu zina, rasa macam berat sangat. Ada pandangan dalam mazhab. Kalau dalam mazhab Maliki, kesediaan kerelaan isteri tu dipeluk, dicium dan sebagainya, itu dah kira sebagai rujuk pada pandangan mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh, mesti dengan lafaz. Suami dia kata kita rujuk semula, abang rujuk semula, kita kembali pada nikah kita yang asal. Macam tu, maka isteri ya, maka jadilah rujuk itu secara lafaz. Itu yang dikehendaki dalam mazhab Syafi'i. Sebab redha pada mazhab kita dengan lafaz. Kalau orang bisu dengan isyarat lah. Yang itu taklah sukar sangat. Tapi dalam bab jual beli yang saya sebut agak sukar lah. Sebab jual beli dengan kemajuan moden ini, kita ada jual beli yang online, kita ada jual beli yang macam-macam di supermarket, jual beli yang kita sukar untuk kita angkat. Jual beli itu kena, dalam mazhab kita memang kena angkat. Saya jual, saya beli, saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Jadi bila dalam benda yang telah menjadi uruf umum dan masalah dia besar, maka di situ kita rujuk pada mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab mazhab Hanafi. Iaitu kita ambil barang, masukkan dalam troli, ambil barang, masuk troli, ambil barang, masuk troli, ambil barang, masuk troli. Mungkin 20 items, 30 items yang ada dalam troli kita. Dengan redonya tuan kedai tu, Tesco ke Maidi ni, kan dia dah reda, dia letak barang tu tujuan dia untuk kita beli. Tapi kalau curi, dia tak reda. Dia tak letak, kira ambil lah, bolang poket. Itu tak boleh lah. Yang kita tengok dalam video baru ni kan, penuh, pakai 2 lapis. Dalam ni masuk semua. Dengan apa? Dengan deterjen, dengan apa semua, penuh. Macam mana dia pakai kat dalam baju dia, saya tak tahu. Bawa keluar ada, bawa keluar ada, bawa keluar. Macam silap mata pula. Bawa keluar ada, bawa keluar ada. Bukan benda kecil. Sabun basuh, sabun semua ada dalam baju. Betul bawa keluar. Orang Melayu kita pula pakai tudung kan. Allah Akbar. Malulah kita sebab orang lain semua tengok. Toki tu pula Cina kan. Allah Akbar. Itu tak reda lah. Reda maksud dia reda jual beli, betul berlaku. Maka dia ambil sampai depan kaunter kan. Tek. Kita tak hafal pun. Jual beli tak hafal pun. Tapi dia reda meredai. Mengunjuk tu dah kira dia ambil troli, masuk dalam mesin, dia pun tek. Lepas tu dia bagi balik, naik dia punya naik harga berapa, lepas tu keluar resit bla 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 bla, RM380 RM5 kita pun bayar. Kita pakai umum lah, sekali lah.
Dan dia redha, dan kaunter tu dia adalah wakil daripada tokey dia, Hafsah Maidin ke apa syarikat supermarket dia, hang jadi wakil aku untuk orang tengah buat urusan jual beli. Tak ada akad kan, tapi yang tu dah dikira akad cara redha meredai dalam mazhab Hanafi. Tu kita pakai. Hak tu kita terpaksa buat macam tu, bukanlah terpaksa, tapi memang sistem pernikahan kita macam tu dah. Lepas tu ada apa tu ayak tu bagi apa? Pergi jalan dalam kotak tu, dalam tong tu. Bagi apa? Vendor machine. Betul ya? Vendor machine. Pun sama jugalah. Kita masuk duit. Dia letak situ, ayak ni harga dia RM1. Kita kena masuk sampai RM1. Jangan buat lapang kupang kita terajang bagi keluar ayak tu, dia tak redha. Rosak mesin dia tak redha. Confirm dia tak redha. Dia pun bawa RM1. Lepas tu ayak tu punya tu, kita tekan ayak kita boom. Kita tak gaduh. Bagi mesin tu katakan kita jual. Kalau dia kata jual, kita lari ayak tu kita tak ambil. Takkan mesin tu cakap kita pula. Tapi lah ni dah adalah hitam X70 kan. Dia boleh cakap kita mungkin satu hari, wallahualam lah, mesin tu pula dia kata saya jual. Lepas tu kita pun masa tu beli dah pukul 10-12 malam lah, lari begitu lah. Tinggal ayak untuk mesin. Melawak juga, tapi itu kaedah yang dah diguna pakai, dah jarak uruf. Walaupun itu bukan pandangan mazhab kita, tapi benda yang telah difatwakan, keperluan masyarakat, masalah dia lagi besar, maka kita buat. Tapi kita faham bahawa dalam mazhab kita memang macam tu. Anak kita pergi sekolah yang dia tak balik lagi, dia tak ada kuasa untuk jual beli. Sebenarnya dia tak boleh jual beli, tapi kita bagi duit dia. Dia 1, dia 2, dia 3, dia pergi beli, makan. Jadi kita jalan keluarnya dalam mazhab kita ada lagi, iaitu kita wakilkan pada anak kita. Kita sepatutnya dia kecil lagi nak wakil kan, tapi tak apalah. Kita sebenarnya yang beli, tapi kita bagi kat dia, abang ni RM1 abang belilah apa nak makan. Adik ni abang bagi RM5, adik belilah makan. Dia bukan ahli pun untuk jual beli, tapi dia boleh dengan kita redha bagi duit kat dia untuk dia beli. Jangan dia curi duit dalam poket kita lah, tu cerita lain pula. Contoh kan. Jadi hak benda yang sampai peringkat tu kita juga melihat pada pandangan mazhab-mazhab lain. Isu wakaf contoh, banyak juga kita rujuk pada pandangan mazhab lain. Tapi kita tengok certain case by case lah, keperluan, mungkin lepas ni kita ubah pandangan dan sebagainya. Tapi pada saya, dalam bab rujuk taklid ni kita pakai mazhab kita dululah. Bukan tak nak perluaskan, tapi kadang-kadang takut orang main-main. Kita kena tengoklah suasana tu. Sebab hukum ni dia ijtihad ulama, dia boleh berubah mengikut semasa, mengikut zaman, mengikut keadaan. Mungkin di luar negara pandangan mungkin duduk di Amerika, duduk di UK dan sebagainya. Macam mana kita nak tangani isu hukum di luar negara. Tengok pandangan di sana. Itu pandangan-pandangan kadang-kadang saya duk baca pandangan ulama di Australia, di UK dan sebagainya. Kadang-kadang saya tengok dia tak rigid. Tengok mazhab Syafi'i. Macam mana mazhab pakai. Kesesuaian dia di sana lah. Jalanlah. Tapi kita di Malaysia ni kebanyakannya kita memang merujuk dan kita pegang pada mazhab yang dominan, yang mendominasi kita di Asia Tenggara, itu mazhab Syafi'i. Dan tidak saya menafikan ada juga setengah-setengah isu kita merujuk kepada pandangan mazhab lain. Tapi masih lampak mazhab. Itu besar lagi lah, ada cerita bab usul fiqh, bab fiqh, bab macam-macam lagi lah. Saya nak habis sikit lagi. Saya nak habis tambah ni. Okey. Jadi kalau dia kata aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 3, pengecualian ini sia-sia. Walaupun dah satu lafaz, walaupun dah niat nak buat pengecualian, sebab tadi kalau tak niat tak boleh, kalau selang lama tak boleh, kalau dah putus tak boleh. Tapi yang ni dia buat ikut dia punya kaedah hukum. Tapi malangnya dia mengecualikan dengan bilangan yang sama. Maka ini sia-sia, maka jadilah ia talak 3. Itu kaedah yang ada dalam mazhab kita lah. Kerana pengecualian memberi makna yang berlawanan dengan maksud lafaz asal. Jika suami kata aku tidak menceraikan, macam kaedah istisna ni, jika aku tidak menceraikan kamu kecuali talak 2, aku tidak menceraikan kamu, kan itu selalu dalam hadis dalam Quran, aku tidak menceraikan kamu. Ayat tu dia dengan ayat negatif, ayat nafi dulu. Aku tak tak ceraikan kamu kecuali talak 2. Kan lepas tu diisbat. Tadi dia nafi, lepas tu diisbat. Pakai yang mana? Pakai yang dia kata kemudian tu, aku tak ceraikan kamu. Kalau pegang situ tak cerai kecuali 2 talak. Jadilah 2 talak. Jadi kalau dia kata aku ceraikan kamu dengan talak 3 kecuali 3, pakai 3 tu, dia kecuali itu telah mengisbatkan balik penafian dia. Itu kaedah hukum, kaedah memahami bahasa, gaya bahasa.
Mungkin kita tak buat lah yang ni, saya sebut je lah sebab mungkin berlaku juga. Tapi di segi ilmu, di segi apa yang ada dalam apa yang disebut oleh ulama pengarang dalam kitab fiqh manhaji ini menyebut begitu. Maka kena hati-hati agar ia tidak berlaku. Mudah-mudahan kita dapat memahami sedikit sebanyak tentang hukum ta'liq ini. Walaupun agak laju lah sebut saya cerita, tapi benda basic sangat, benda yang basic yang kita kena faham dan kita kena tahu. Bukan nak buat pun, tapi nak mengelakkan diri daripada kita buat benda macam ni lah. Walaupun talak ni, saya dah cerita dulu, walaupun talak ni kita asalnya ialah makruh, sangat dibenci, tetapi ada ketikanya talak itu perlu dilafazkan. Dan Nabi SAW, saya dah ceritakan dua minggu lepas, Nabi menceraikan Hafsah. Nabi menceraikan Hafsah kerana isu Hafsah cerita Nabi bersama dengan Maryah Al-Qibtiyah. Nabi bersama dengan Maryah yang ketika itu hamba. Nabi bersama dengan Maryah, tiba-tiba Hafsah balik rumah. Hafsah kata, ni hari aku. Pasal apa kamu ya Rasulullah, hari aku, kamu duduk dengan Hafsah, kamu duduk dengan Maryah dan kamu bersama dengan Maryah. Nabi kata, aku tak buat apa. Aku tak buat apa, selesai dah, aku tak ada hubungan. Nabi kata, aku tak ada hubungan dengan Maryah. Tapi kamu wahai Hafsah, jangan cerita kat siapa. Hafsah terus keluar, pergi kat Aisyah radhiyallahu anha, cerita. Immediately terus pergi rumah Aisyah, cerita Nabi buat apa dengan Maryam. Nabi terus cerai Hafsah. Kan ada. Maknanya hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menceraikan isteri, dan dalam kes tu akhirnya Nabi rujuk balik sebab Jibril alaihi salam main jumpa dengan Rasulullah, bagi tahu kata Hafsah ni seorang yang rajin puasa, rajin ibadah. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi rujuk balik Hafsah, maka Nabi rujuk balik Hafsah. Kan? Ada ayat Quran yang turun tentang itu. Itu antara sebab nuzul wurudul hadis sebagainya yang saya dah cerita dah panjang kuliah kita yang lalu. Jadi mudah-mudahan bukan saja kita tak boleh langsung, ada keperluan bila sampai satu masa kena cerai-cerailah, tapi apapun pada asasnya layarilah rumah tangga, jalanlah amanah sebagai suami, jalanlah amanah sebagai isteri, agar hubungan suami isteri itu dapat jalan dengan baik, melahirkan zurat-zurat yang baik-baik, dan masyarakat pun jadi baik, berkembang dengan baik, dan kita dapat hidup dengan aman dan baik insya-Allah. Cukup sampai setakat itu. Saya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.